Okay, kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa sekali lagi. Good afternoon. Tadi kita jumpa waktu pagi. Sekarang dah masuk tengah hari dah. Okay, kelas. So, kita teruskan dengan di mana kita stop tadi. Okay, tadi saya dah stop dekat di slide kan. Maksudnya, tadi kita bincang, kita tahu alkenes ataupun cyclic compounds boleh wujudnya apa kita katakan cis-trans isomerism. Tapi guys kena ingat tak semua tau. Tak semua alkenes, tak semua cyclic compounds ini can exhibit cis-trans isomerism. Okay, apa contoh dia? Itu kita nak tengok. Contoh-contoh alkene ataupun cyclic compound yang tidak boleh exhibit this cis-trans isomerism. Okay, contohnya kelas. Yang pertama, ingat. Cis-trans isomerism ataupun geometric isomerism ini is not exhibited bila? If one of the doubly bonded carbons ataupun sekiranya dalam cyclic structure tu, okay, carbon tersebut is attached to two identical atoms ataupun groups of atoms. Okay, for example, let's look at the first structure A. Here guys, nampak tak? You guys tengok kan? This structure is an alkene. Okay, syarat yang pertama dah lulus. Apa syarat yang pertama? Restricted rotation disebabkan oleh carbon-carbon double bond. Okey, betul. Compound A ni dia ada carbon-carbon double bond. Tapi ingat tak, syarat yang kedua tu dia tak fulfill. Apa? Carbon yang terlibat dalam carbon-carbon double bond, mestilah kedua-dua carbon tersebut kita katakan bonded to two different atoms ataupun group of atom. Okey, kita tengok guys. This carbon tak ada masalah. Sebab apa? Dia bonded dengan methyl, dia bonded dengan hydrogen. So, dua yang berbeza. The problem here with this carbon sebenarnya. This carbon. Kenapa? Nampak tak? This carbon is bonded to two identical methyl groups. Nampak tak? Two identical methyl groups. Dua methyl group yang sama. Sebelah-sebelah tak apa. Yang tak boleh carbon-carbon double bond tu, salah satu carbon tu ataupun dua-dua carbon tu terikat dengan atom ataupun group of atom yang sama. So ini tak boleh guys. Jadi this compound here, dia tak ada apa? Dia tak akan ada pasangan cis-trans isomers. Guys ni tak ada. Okay. Sebab dia ada dua yang sama kan. Okay, ini pula guys, contoh untuk cyclic structure ataupun cyclic compounds. Nampak tak? Okay, syarat pertama betul, dia ada ring dan kita tahu ring ni akan berlakunya restricted rotation. Dia tak boleh simply boleh rotate one sided saja, tak boleh. Nak rotate kena rotate the whole molecule kan. Okay. Cuma the problem here with this compound B class, nampak tak? Sama seperti mana A tadi. See, this carbon okay. Satu H, satu CH3. Nampak dua yang berbeza kan? Tetapi this carbon here, nampak tak kelas? Dia bonded dengan two identical chlorine atoms yang sama. So bila sama means this compound tak akan exhibit cis-trans isomerism. So dia tak akan ada pasangan cis dan pasangan trans lah, tak ada. Jangan tanya pula, dia akan ada cis ke trans? Tak ada, dia tak akan ada kelas. Dia tak akan ada cis ke trans ke, tak akan ada. Okay, alright. And then, contoh yang seterusnya, this compound class. So ni samalah, ni pun basically sama macam A tadi, nampak tak? See, walaupun dia ada carbon-carbon double bond, tapi one of the carbon double bond is bonded to two identical methyl groups. So that's why this compound juga kelas, okay, dia tidak akan ada cis-trans isomers. Okay? So ingat guys. Jadi jangan ingat, kalau alkene saja, kalau cyclic compound saja, confirm ada cis-trans. Tak semestinya. You guys kena check dua-dua syarat itu. Dia fulfill tak dua-dua syarat tu. Kalau dua-dua syarat dia fulfill, akan ada cis-trans isomers guys. Okay? Everyone? Kita teruskan Right. Sekarang kita pergi pada the actual question. Okay guys. So kita teruskan Kita teruskan. Now let's look at your tutorial 11.3. Guys, saya nak sekarang semua orang tengok soalan nombor 2B. Okay, please refer to tutorial 11.3 question 2B. Okay, saya nak kita buat ni sama-sama kelas. Siapa yang belum buat, buat sekarang. Gunakan peluang ini kelas. Jangan nak tangguh-tangguh lagi. Buat sekarang. Buat sama-sama. Okey. Sekarang kita ada apa? Kita ada which of the following compounds can exist as a pair of cis-trans isomers. So kalau ada,
draw the cis-trans isomers. Maksudnya sepasang tu lah. Okay, kita tengok yang pertama dulu kelas. Okay, saya nak tanya soalan pertama dulu. Possible tak untuk this compound number 1 ini wujudnya a pair of cis-trans isomers? Possible. Possible kan? Kenapa? Syarat pertama dia ada carbon-carbon double bond. Nampak? Dah lulus. Syarat yang kedua nampak tak? Carbon yang terlibat dalam carbon-carbon double bond bonded dengan Cl dengan H. Carbon satu lagi pun dia bonded dengan Cl dengan H. So dua-dua tu atom yang berbeza kan? Okay, kalau kita tak nampak kan juga buat macam saya beritahu tadi. Untuk alkene kita buat structure apa? Kita lukis butterfly structure tadi. Like this class. Jadi kita tahu sekarang ni, katakanlah sebelah sini you buat Cl, ini you buat H, ataupun sini you buat Cl, ini you buat H kan? So ini akan jadi apa ni kelas? Cis atau trans isomer? Cis. Ini adalah cis isomer. Good. Ini adalah cis isomer. Dan kalau nak jadikan dia trans isomer, guys, kita buat dia opposite lah. Sama ada, you buat macam ni kelas. Contohnya, ini kita kekal like this. Ini you ubah Cl H like this. Nampak tak? Cl dengan Cl opposite side. But trans, itu maksud trans. Trans means opposite. Kan? Opposite. Okay, nampak guys? Cl dengan Cl kan? Ataupun guys nak buat macam ni. Okay, kita buat macam ni. Kita ubah Cl yang dekat sini. Cl sini dekat sini. Sama juga. Ini pun masih lagi opposite side. Dia juga adalah trans isomer. Okay, kelas Jadi ini you guys just labelkan ini saja. You labelkan ini cis isomer, trans isomer. Tak perlu nak fikir apa nama compound ni tak perlu sebab you guys belum belajar lagi nomenclature. You just labelkan like this enough. Cukup. Okay? Cis isomer, trans isomer. Okay, next compound. Boleh ke? Wujud ke cis trans isomer? Wujud. Wujud Kenapa? Sebab kalau kita draw cis isomer, apa cis isomer dia? Okay, dia akan ada Br kat sini, carbon number 1, and then dia akan bonded dengan H kan? Dan sebelah sini, kita nak jadikan dia cis kan? Nak jadikan dia cis, maksudnya dia mesti on the same side. Apa tak kelas? Same side. Okay, walaupun saya tahu mungkin ada kekeliru, ini bromin, ini klorin. Tapi guys, bromin dan klorin ni apa? Halogen. Kan halogen, kan functional group yang sama, halogen. So that's why ini adalah cis. Yang tak boleh macam mana? Yang tak boleh contohnya kalau dua-dua bromin pada satu carbon yang sama, dekat carbon-carbon double bond ni kan, ataupun dua-dua klorin bonded pada same carbon of the carbon-carbon double bond. Itu tak akan ada cis trans isomer. Okay, katakanlah kalau ini adalah cis isomer, so katakanlah kalau you all nak buat trans isomer, kita buat dia opposite lah. Contohnya, kita kekalkan yang sebelah kiri ni, kita just ubah yang sebelah kanan like this class. Ataupun di other way around lah. Juga nak ubah sebelah kiri, kekalkan yang kanan pun boleh juga. Okay, yang penting nampak opposite side. So ini adalah trans isomer. So ingat kelas bila lukis cis trans isomer ini, gunakan structure ini. Lukis macam ni. Baru you guys akan nampak dengan lebih jelas. Okay, right. Ini untuk compound number 2. Now let's move on. Compound number 3. Ada tak cis trans isomer? Tak ada. Kenapa tak ada? Ni kan, nampak tak? Okay, first you cari dulu mana carbon-carbon double bond. Ni kan, carbon-carbon double bond kan? Nampak tak? So this carbon, dia bonded dengan apa? Dia bonded dengan H. Dia bonded dengan CH3. Dan carbon sebelah sini, carbon-carbon double bond yang carbon sebelah sini kan? Dia bonded dengan dua H yang sama. Nampak tak kelas? Dua hidrogen yang sama bonded to the same carbon of the carbon-carbon double bond. So, dia dah melanggar syarat yang kedua. Syarat pertama dah lulus dengan jayanya. Kan? Cuma syarat yang kedua tu, apa? Mesti kena ada dua group of atoms ataupun atoms yang berbeza bonded to the same carbon of the carbon-carbon double bond. So, itu dia tak fulfill. So, that's why this structure ataupun this compound has no cis trans isomers. Dia tak adalah. Dia wujud sebagai satu je. Dia tak ada isomer. Dia tak ada cis trans isomers kelas. Okay? Right. Seterusnya. Compound number 4. Macam mana? Ada tak cis trans isomers? Tak ada. Pun tak ada. Kali ni kenapa tak ada? Punca dia carbon yang ini kelas. Ni.
Kenapa saya kata carbon ni? Nampak tak? Sebab dia bonded dengan, nampak? Dia bonded dengan 2 CH3 yang sama. Kan? 2 CH3 yang sama. Sini tak ada masalah. Sini okey. CH3 dengan H. Dua-dua ni berbeza. Tapi yang sebelah kiri ni guys, CH3, CH3. So that's why this compound juga tidak ada any cis trans isomers. Dia tak wujud. Dia tak adalah, dia tak ada cis trans isomers. Okay. And then seterusnya compound number 5. Okay, kelas macam mana? Compound number 5. Ada. Yes, ada kan? Okay. Cuma sekarang ni macam mana kita nak lukis structure dia? Okay, dia macam tu kelas. Kan saya dah beritahu tadi kan? Bila kita rantai karbon yang panjang macam ni, kita kena kita kena buat numbering lah. Kita kena buat penomboran kan? Okay, dan kita ini alkene. Dan saya dah beritahu tadi, bila ada carbon-carbon double bond, kita kena assign this carbon-carbon double bond dengan nombor yang paling rendah. Yang terbaik 1, 2. 1, 2, 1, 2. Itu kalau boleh lah. So kalau tak boleh, tengok pula. Tak boleh 1, 2, boleh tak 2, 3. Tak boleh 2, 3, boleh tak 3, 4. Ataupun 4, 5. So kalau kita tengok dekat sini, the lowest number, kita nak nombor daripada mana kelas? Nak nombor daripada kiri ke? Kita nak nombor dia daripada kanan? Dari kanan. Yes, kita nomborkan daripada kanan kan? Sebab kita nomborkan daripada kanan, maksudnya ini carbon number 1, 2, 3, 4, 5. Nampak tak? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau nombor daripada kiri, dia akan jadi 1, 2, 3, 4. Nampak tak? Double bond dekat 3, 4. Kalau ikut IUPAC, kita kena pilih yang paling rendah. So, paling rendah 2, 3. Sebab tu kita kena nomborkan daripada right to left. Bukan left to right guys. Daripada kanan ke kiri. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi maksud dia guys, this carbon-carbon double bond ini carbon nombor 2, ini akan jadi carbon nombor 3. Jadi carbon nombor 1 mana? Ni carbon number 1. Kan? Ini carbon number 4 dan carbon number 5. Jadi kita tahu sekali kalau ini carbon number 2, dekat sini carbon nombor berapa? Carbon number 1 lah. Dan carbon number 1 kita apa? CH3. Kata juga sebab macam ni kan? CH3. Okay, and then kita nak jadi, okay, katakanlah kita nak jadikan ini adalah cis isomer. Jadi kalau cis isomer, maksud dia apa? Maksud dia, carbon number 4 dan carbon number 5 ni, ataupun ethyl ini, mesti berada on the same side. Betul tak? Jadi kita tak boleh letak dekat atas. Kalau letak dekat atas macam ni, dia akan jadi apa? Dia akan jadi trans. Kita nak jadikan dia cis. So kita kena letak dia dekat sini guys. C2 kat sini kan? Jadi kita akan dekat sini, CH2, CH3. Nampak tak? Kalau kita nomborkan, nampak? 1, 2, 3, ini carbon number 4, ini carbon number 5. And then lengkapkanlah the rest of the structure, H guys. So nampak tak? Jadi kita akan ada cis isomer. So kalau nak jadikan ni trans isomer, macam mana? Trans isomer. Okay, kita boleh buat macam ni lah. Ini CH3. Ataupun terpulang lah. Kalau you guys tak nak kekalkan CH3 ni dekat bawah, you nak tukar dekat atas, pun boleh juga. It's up to you. Tak ada masalah. So ini carbon number 1, ini carbon number 2, carbon number 3 kan. Kita nak jadikan dia trans kan sekarang ni. Jadi letakkanlah ethyl ini dekat atas. Like this. Jadi kita akan ada CH2, CH3. Nampak kelas So, and then lengkapkan the rest of the structure. So guys, so ini adalah trans isomer. Nampak tak? Kenapa trans? Because this methyl dan juga ethyl on the opposite side. Opposite side. Kalau dia on the same side like this, so itu adalah cis isomer. Okay, kelas itulah dia cara untuk kita melukis cis trans isomers untuk alkene. Now kita tengok pula contoh yang seterusnya. Okay, ada ke tak ada ni? What do you think guys? Boleh tak this compound exists as a pair of cis trans isomers? Cuba kita tengok carbon double bond dia, nampak? Sebelah ni, tengok pada carbon ni guys. Dia bonded dengan apa ni? Dia bonded dengan 2 CH3 yang sama kan? Ni kalau kita lukis, kan sini, carbon ni, dia akan bonded dengan 2 CH3 yang sama. Nampak? 2 yang sama kelas. So terang-terang dah kita dah nampak apa? This compound tidak akan ada apa kelas? Cis trans isomer. Okay? Jadi this compound tak ada kelas. Dia tidak ada
cis trans isomer. Dia tak akan exhibit ataupun dia tidak akan wujud as a pair of cis trans isomers. Reason dia because ni lah ada dua methyl bonded to the same carbon of the carbon-carbon double bond. Okay, right? Okay, next. Okay, ni baru keluar yang cyclic. Yang tadi yang kita bincang ni semua untuk alkin. Okay, untuk cyclic pula kelas. Saya dah beritahu tadi kan, bila kita nak lukis untuk cis trans isomers untuk cyclic structure ini pun samalah. Still dia kena fulfill dua requirements tu. Yang pertama apa? Berlaku tak restricted rotation? Berlaku restricted rotation due to the presence of the cyclic structure. Nampak tak? Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada tak carbon yang involved tu, adakah dia terikat dengan dua atom yang berbeza? Kalau ada, yes. So dia boleh berlaku cis trans isomers. Jadi kalau kita tengok dekat structure ni yang diberi dalam soalan ni kan, guys kena tahu dekat sini ada apa? Ada H. Sini pun ada H, nampak tak? Jadi this carbon, kata ini carbon number 1, ini carbon number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. Nampak tak kelas? Pada carbon number 1, C ada satu Br, ada satu H. Dua yang berbeza. Pada carbon number 4 pun sama. Dia ada satu bromin, dia ada satu H. Dan dua-dua ni atom yang berbeza bonded to the same carbon of the cyclic structure. So therefore guys, this compound number 7 ni, okay, dia boleh exist as a pair of cis trans isomers. Cuma macam mana nak lukis? Saya dah beritahu tadi kan, kita akan lukis secara 3-dimensional. Jadi macam nak tunjukkan? Yang pertama, untuk cis isomer, kelas, kita boleh lukis macam ni. Nampak tak? So ini carbon number 1 kan? Ini carbon number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. Okay, nampak tak? Pada carbon number 1, dia ada bromin, ada hydrogen. Carbon number 2 pun ada bromin, carbon number 4. Pada carbon number 4 pun ada bromin, ada hydrogen. Okay, dan perhatikan, kedudukan dia adalah on the same side. Dua-dua dekat atas. Ataupun juga boleh lukis dua-dua dekat bawah. So itu adalah cis isomer of this compound. So nak jadikan dia trans isomer, kita just tukar saja. Satu sebelah kiri ke sebelah kanan ke, you guys letak satu tu dekat bawah, satu tu dekat atas kan. Bromin So in this case, saya buat macam ni. Atau saya buat macam ni kan. So nampak still 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak pada carbon number 1, carbon number 4, dua-dua carbon ini terikat dengan dua atom yang berbeza. Kan, hydrogen dan bromin. Ini pun hydrogen dan bromin. Tapi untuk menjadikan dia trans isomer, nampak tak kelas? Satu kita letak dekat bawah, satu lagi kita letak dekat atas. Nampak di opposite side. Remember, opposite side adalah trans isomer. Jadi inilah dia guys untuk cyclic structure. Jadi kita akan ada a pair of cis trans isomer untuk this compound. Okay, setakat ini ada apa-apa tak daripada you all nak tanya pada saya berkaitan dengan cis trans isomers? Tak ada je. Setakat ini jelas tak? Boleh semua tak boleh faham kan? Okay, macam inilah kelas. Untuk you guys nak kuasai cis trans isomer ni, kena banyak praktis lah. Jadi saya suggest lepas ni ketua kumba mungkin dah boleh bergerak lah. Dah boleh bergerak. Cuba buat soalan-soalan kumba. Cuba cari soalan-soalan yang melibatkan cis trans isomers ni. Cuba praktis dekat situ. Okay? Cuba bincang dalam grup. Tapi tak tahulah sekarang ni kan you all ada yang masih kuarantin kan. Pulanglah you guys nak buat discussion secara online ke, it's up to you guys kan. Tapi cuba, itulah satunya cara kelas. Sebab nak master organic chemistry ni kan, dia mesti praktis. Kena buat latihan. You guys tak boleh just buat satu dua soalan, tak boleh. Dia kena continuously. Buat contoh-contoh soalan. Okay, soalan Meka ada, soalan kumba tu pun ada kan. Cuba buat. Ataupun you nak buat mana-mana soalan, contoh dalam mana-mana buku reference ke, it's up to you. Boleh je. Yang penting praktis. Daripada situlah kita akan boleh mahir untuk nak melukis inilah dalam konteks perbincangan kita ni cis trans isomers. Okay, kelas Jadi basically kita dah tengok apa tahu? Kita dah bincang tentang stereoisomers kan. Kita tahu stereoisomers ada dua jenis. Kita ada enantiomers dan diastereomers. Di mana diastereomers ini kita dah already done. Dah selesai lah. Kalau dalam WhatsApp tu dah blue tick dah ada dua blue tick. Dah, maksudnya dah settle kita dah settle untuk diastereomers. Okey. Jadi kalau tengok dekat sini, seterusnya guys, kita akan fokus pada ini pula. The second type of stereoisomers yang dikenali sebagai enantiomers. Itu apa kita tengok seterusnya.
So ini pun kelas kalau kita tak sempat habis ni, nanti kita akan sambung lagi dalam next lesson Okay, so enantiomers. Okay, kalau guys perasan, tadi saya tunjukkan gambar tangan kan. Kenapa? Sebab enantiomers ni, dia ada kaitan dengan kita punya hands. Tak kisahlah your left hand or your right hand, dia ada kaitan. Kenapa? Sebab kalau you guys masih ingat lagi, enantiomers ni apa? Enantiomers ni adalah stereoisomers which are mirror images to each other. Kan? Dia adalah mirror image to each other. Sama juga macam kita punya tangan kelas. Sekarang semua orang sila tengok pada you punya tangan masing-masing. Cuba you tengok. Your tangan kanan dengan tangan kiri kita bukankah adalah mirror image? Kan? Contohnya kan kalau you guys letak tangan kanan ni dekat cermin ataupun you guys letak tangan kiri dekat cermin. So dia adalah mirror image sebenarnya. Your right hand dengan your left hand adalah mirror image to each other. Okay. Dan apa kaitan tangan ini dengan enantiomers? Sebab enantiomers juga adalah mirror image. Guys, dia adalah mirror image. Sama macam tangan kita lah. Tangan kita adalah mirror images to each other. Tetapi kita punya right hand dengan kita punya left hand are not identical. Tak sama. Betul tak? Okay, katakanlah contohnya kelas ni, kita ada capability. Kita ada capability apa? Kita boleh cabut tangan kiri kanan, cabut tangan kiri, tukar tempat, switch place. Tukar tempat. Contohnya macam ni kan? Kalau kita tengok dekat kamera ni, okay, katalah ini you punya tangan kiri, ini tangan kanan kan? So, kalau kita tukar, apa jadi kelas? Nampak tak? Kita punya kedudukan thumb tu, kedudukan ibu jari kita dan juga kedudukan jari jemari kita yang lain adalah berbeza, dah tak sama. Kedudukan tak sama, dia takkan sama macam asal, betul tak? Kan? Sebab tu walaupun dia mirror image, tetapi tangan kanan, tangan kiri adalah not identical. Sama juga macam apa kelas? Selain daripada tangan. Kalau tengok pada kita punya organ badan ini. Okay? Your ears, telinga. Kan? Telinga kita juga adalah mirror image to each other. Tetapi you tak boleh cabut telinga kanan, cabut telinga kiri, tukar tempat. Apa jadi kelas? Ni. Kan kalau kita tengok telinga ni, yang kita punya telinga ni, kalau you tukar tempat, dia akan jadi apa? Telinga tu akan ke belakang. Dia punya cuping tu dia menghadap ke belakang macam tu. Nampak tak? Sebab tu, kita katakan, walaupun mirror image, tetapi dia adalah not identical. Tak sama kelas. Takkan sama. Dan apa kaitan dengan enantiomers? Begitulah juga enantiomers. Sekarang kita tahu, enantiomers adalah mirror images to each other. Kan? Mirror images to each other. Tetapi guys, these two stereoisomers are different molecules. Different molecules. Kan? Walaupun dia mirror image, tapi dia bukan identical. Ataupun kita katakan, both of the enantiomers itu, pasangan enantiomers itu, both of the molecules adalah non-superimposable. Tahu tak apa maksud superimpose? Superimpose kan selalu kita kaitkan dengan gambar kan. Katakanlah you crop satu gambar tu you crop, let's say you crop kepala saja, you pergi tampal kepala tu dekat gambar lain. Kan? Kalau dia boleh superimpose, kita tak boleh nak detect. Oh, macam gambar sebenar lah. Tapi kalau dia kalau tak boleh superimpose, obviously kita akan nampak, oh ini gambar Photoshop ni. Kan dia ni gambar dia crop ni kan, kita boleh nampak. Sebab dia tak boleh superimpose. Sama juga macam tangan kita. Tangan kita you tak boleh replace your left hand dengan right hand. Memang akan pelik, dia akan jadi lain dia punya kedudukan. Sama juga dengan apa disebut dengan enantiomers guys. Enantiomers dia adalah mirror image. Tetapi these two dia tak boleh replace one another. Dia tak boleh. Sebab apa? Sebab the two molecules ataupun this pair of enantiomers ni dia adalah non-superimposable to one another. Guys, itulah dia enantiomers. Okay? Dan kalau kita tengok dia punya definition kan. So apa itu enantiomers? So enantiomers are, ingat, dia adalah stereoisomers. Guys, dia stereoisomers which are apa? Non-superimposable with its mirror image molecule. Okay, you guys jangan salah tulis Kadang saya pernah terjumpa, ada student dia buat apa? Dia tulis super impossible. Guys, impossible dengan impossible adalah dua maksud yang berbeza. Bukan super impossible. Kalau super impossible, itu super mustahil. Dia bukan super mustahil. Dia adalah super impossible. Tidak boleh, bahasa Melayu, bertindih tepat. Itu maksud superimpose. Non-superimposable means
tidak boleh bertindih tepat. Maksudnya kita tak boleh replace this object, kita replace dengan another object yang sama. Tak boleh. Kenapa? Sebab reason dia kelas due to the existence of apa? Existence of this. Yang dikenali sebagai chirality center. Okay. Siapa yang ada tengok yang saya dah share apa ni? Semalam kan saya dah share tentang sedikit penerangan tentang your assignment. Dalam video itu saya dah share sedikit, saya dah terangkan sedikit tentang chiral carbon. Jadi kalau siapa yang tengok video tu, jadi juga saya akan ada dalam video tu saya dah buat sedikit explanation tentang apa itu chirality center. So what is chiral carbon? Kan? So apa itu chiral carbon ataupun chirality center? Carbon ataupun sp3 carbon which is bonded to 4 different atoms ataupun group of atoms. So itulah dia what we call as chirality center ataupun chiral carbon. Jadi sekarang ni kelas, kalau suatu molekul itu dia ada chiral carbon, it has chiral carbon, satu pun dah cukup. Okay? One chiral carbon. So apa berlaku kelas? This molecule akan ada ataupun akan wujud pasangan enantiomers. Sebab itu syarat dia guys. Syarat untuk berlakunya enantiomers ini, the molecule mesti ada chirality center ataupun the molecule mesti ada chiral carbon. Okay, now let's look at one example kat sini. Kelas. Okay, katakanlah kita ada dua compound kat sini guys. Two compounds, compound A and compound B. Okay, kalau you all tengok, compound A and compound B ni kelas, dia adalah mirror image to each other kan. Contohnya A adalah mirror image of B, so B adalah mirror image of A. Tapi kalau you all nak tahu kelas, these two compounds adalah two different compounds. Dua compound yang berbeza. Kenapa saya kata dia dua compound yang berbeza? Sebab you tak boleh ambil compound A, replace compound B. Tak boleh. Ataupun you tak boleh replace compound B, kita gantikan dengan A. Itu pun sama, tak boleh. Maksudnya apa tahu guys? Walaupun these two are mirror images to each other, tetapi these two actually are different compounds. Tak sama tau. Okay, tak sama. Dalam kes ini, kita akan katakan apa tau? Kita akan katakan actually A and B adalah a pair of enantiomers. Okay, kenapa? Sebab adanya chiral carbon. Dalam kes apa tak? Katalah yang the black sphere adalah carbon. Apa tak guys? Ini pun carbon kan? Cuba guys tengok. This carbon is bonded to apa? Dia bonded dengan ini. Katakanlah ini hydrogen for example kan? Hydrogen. And let's say katakanlah ini saya tak guna hydrogen lah. Let's say saya gunakan sini adalah A. So ini adalah B. So let's say ini adalah E. Kan? Ini adalah D. Apa tak guys? Dia bonded dengan 4 atom yang berbeza kan? That's why this carbon adalah chiral carbon. Dan chiral carbon kita akan labelkan guna simbol asterisk. Like this. Apa tak guys? So bila ada chiral carbon, dia punya mirror image dia tu akan dia adalah compound yang berbeza. Sebab apa? Sebab these two, compound A and compound B ni kelas, dia tidak boleh superimpose on one another ataupun non-superimposable, okay, with its mirror image to each other. Tak boleh. Itu dikatakan enantiomers. Kan? Kalau dia diastereomer, yang baru saya belajar tadi, diastereomer, kita ada cis trans isomers tadi kan? So cis isomer dengan trans isomer, dia bukan mirror image. Ingat, dia bukan mirror image. Cis bukan mirror image of trans, trans bukan mirror image of cis. Itu adalah diastereomer ataupun cis trans isomer ataupun geometrical isomer. Tapi kalau enantiomer, dia wujud secara sepasang, dua, tetapi kedua-dua itu adalah mirror image to each other dan tidak boleh superimpose guys. Itu dikatakan enantiomers. Okay everyone Okay. Satu saya nak ingatkan sekali lagi, ingat, enantiomers adalah stereoisomers. Jadi bila adalah stereoisomers, dia akan always exist as a pair. Okay, dan kalau you nak tahu kan, perkataan enantiomer tu, actually originated daripada bahasa Greek lah, ataupun perkataan daripada Greek. Inilah dia guys. Inilah enantiomers yang ditulis dalam bahasa Greek. So actually perkataan enantiomer tu datang daripada this word, enantion. 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 So apa itu enantion? Maksud dia adalah opposite. Itu maksud. Kalau secara literature je lah. Kan enantiomer tu datang daripada this word, enantion, yang membawa maksud opposite.
Opposite dia merujuk kepada mirror image tadi lah. Okay guys Right, itu sedikit lah saya berkongsi dengan you all Okay, seterusnya kita tengok pula tentang chiral. Mana datang perkataan chiral ini kelas? Okay, kalau you nampak tak? Saya tunjukkan gambar tangan kat sini kan. Dan tadi pun saya mulakan lesson enantiomer ni dengan gambar tangan kan. Okay, sebenarnya ada reason. Guys, kalau you all nak tahu, perkataan chiral ini sebenarnya daripada bahasa Greek juga. Dalam Greek, dia ditulis sebagai kia ataupun chia. Itu. Dan dalam bahasa Greek, chia ni ataupun kia ni guys, dia membawa maksud tangan, hand. Itu datang perkataan chiral tu. So chiral tu sebenarnya tangan lah. Kenapa tangan? Sebab kalau kita relatekan dengan chiral molecule, kan chiral molecule, apa itu chiral molecule? So chiral molecule adalah molecules that is not superimposable on its mirror images. So itu kita sebut sebagai chiral molecule. Sama macam tangan lah. Kan tangan kita, tangan kanan dan kiri tadi, kan adalah mirror image. Tetapi kita tak boleh superimpose kiri dekat kanan, kanan dekat kiri. Memang tak boleh, takkan sama. Kedudukan akan berubah kan. So nampak tak guys? Sebab tu digunakan istilah chiral ni. So chiral tu kalau ikut history dia, dia merujuk kepada tangan. Itu maksud chiral. Okay? Nampak guys So dia kalau chiral molecule ataupun chiral object, so dia adalah molecules ataupun objects di mana kedua-dua adalah mirror image to each other. Okay, so itulah dia sebut sebagai chiral molecule ataupun chiral object. Okay, kelas. Seterusnya kita tengok satu contoh. So here saya menggunakan contoh 2-butanol. Okay, so 2-butanol. So kalau kita lukis 2-butanol, kan kalau you guys lukiskan dia punya apa ni structural formula kan. Katalah kita lukiskan condensed structure So kita ada CH3, CH2, CH, OH dan CH3. Ini in terms of apa guys? Dia punya condensed structure. Okay, condensed structure of this 2-butanol. Okay, saya nak tanya kelas. Dalam 2-butanol ini, ada tak chiral carbon? Is there any chiral carbon in this 2-butanol? Ada tak kelas? Chiral carbon. You guys baru je buat assignment tu kan? You guys kena identify kan? Ada atau tak ada chiral carbon kan? So saya ulang balik sekali lagi, apa itu chiral carbon? Carbon yang terikat dengan 4 atoms ataupun group of atoms yang berbeza. Dan carbon itu mesti sp3 carbon. Dia tak boleh sp2 carbon, tak boleh sp carbon pun tak boleh. Maksudnya carbon itu tak boleh involve dalam multiple bonds. Dia mesti ada 4 single bonds dia buat. So this carbon kalau dia terikat dengan 4 atom ataupun group of atom yang berbeza, so carbon tersebut adalah chiral carbon. Okay, kalau kita tengok dalam 2-butanol, guys, this carbon, katalah carbon number 1 carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4 kan. Carbon number 1 tak boleh jadi chiral carbon sebab dia bonded dengan 3 hidrogen. Carbon number 3 pun sama, dia bonded dengan 2 hidrogen, so tak boleh jadi chiral. Dan carbon number 4 pun sama, dia ada 3 hidrogen. So this carbon number 4 juga bukan chiral carbon. But let's look at carbon number 2 class. Kalau you tengok carbon number 2, kan kalau kita kembangkan structure ni sekejap Okay, nampak tak? Carbon number 2, nampak tak kelas? Ni, kan dia terikat macam ni kan? Nampak? So this carbon number 2, see, dia bonded dengan CH3, dia bonded dengan OH, dia bonded dengan CH2CH3, dan dia bonded dengan hydrogen. See, this carbon number 2 here is bonded to mana? 1, 2, 3, 4 group of atoms yang berbeza. Nampak tak? Berbeza. 4 yang berbeza. Dan carbon ini number 2 juga, dia adalah sp3 carbon. Yang lagi sp3 carbon, type of hybridization, sp3, kan? sp3 carbon dia akan ada 4 single bonds kan? 4 single atau 4 sigma bonds kan? Okay guys. So, berbeza kan 4 kan bonded to the same carbon yang sama. So therefore carbon number 2 adalah chiral carbon. So bila carbon number 2 adalah chiral carbon, macam mana kita labelkan chiral carbon? Kita akan gunakan simbol asterisk guys. Kita gunakan simbol asterisk ni untuk nak labelkan chiral carbon. Jadi maksud dia guys, 2-butanol ada 1 chiral carbon. Okay, and then bila kita lukiskan dalam bentuk 3D structure, guys, nampak? Dalam bentuk 3D formula, 3D formula,
Yang lagi kan 3D formula, kita akan gunakan this structure untuk 3D formula. Okay, sekarang ni saya tahu macam mana kita nak letak kan, kat mana kita letak atas, mana kita letak bawah, siapa kita letak dekat depan, siapa kita letak kat belakang kan. Tak kisah sebenarnya kelas, itu tak kisah. Maksudnya, you guys boleh letak kat mana-mana pun it's okay. Cuma biasanya bila kita lukis 3D formula ni, normally yang bold ni, apa maksud bold ni kelas? Yang bold ni merujuk kepada this bond, dia pointing ke mana? Kalau dekat screen you all tu, dia akan pointing towards you. Towards you dan ke bawah. Dia pointing ke depan dan ke bawah. Itu maksud bold ni kelas. Ni. Jadi biasanya yang dekat yang this bold ni kita akan letak functional group. Jadi dalam tubutanol, the functional group is hydroxyl. So kita akan letak dia dekat depan. Okey, atom yang bersaiz kecil such as hydrogen itu kita letak dekat belakang. Okay, dalam 3D formula ni dekat mana? Which bond yang represent that position? Inilah yang dash ni kelas. Yang dash line ini merujuk kepada apa? Kalau dekat screen you all tu, dia pointing ke belakang dan ke bawah. Boleh imagine ni, dia ke bawah dan ke belakang. Ke belakang, samalah belakang dan ke bawah. Macam itulah. Kan dia dekat belakang screen. Kalau dekat screen you all sekarang kita tengok dekat screen kan. So dekat belakang screen tu, dia pointing ke bawah dan ke belakang. So kita akan letak atom-atom yang kecil, bersaiz kecil. Kita akan letak dekat situ. Dalam this case hydrogen lah. Okay. And then kita ada these two bondings. Nampak? These two bondings, kita guna line kan? Kita guna garisan halus saja. Garisan thin line saja. Okay, ini, kelas yang dua ni, apa maksud dia? So, these two bonds lie on the same plane of the screen. Dia berada pada satah yang sama dengan screen you all. Ataupun atas kertas, dia sama satah dengan kertas tu. Guys, jadi untuk this plane, ataupun these two bondings, kita akan letak alkyl groups biasanya. Dalam kes ni saya letak CH3 dekat atas, CH2, CH3 dekat bawah. So tak kisahlah, dia letak mana-mana pun tak ada masalah kan. Kita biasanya kelas, macam inilah cara kita lukis. Okay, right. So ini yang disebut sebagai 3D formula. Okay, sekarang kita tahu kan, 2-butanol ada chiral carbon kan. So dia ada chiral carbon. So bila ada chiral carbon, maksud dia apa? Dia akan ada mirror image, dan mirror image dia, guys, tidak boleh superimpose dengan yang asal. Jadi kalau kita lukiskan mirror image of this structure, guys, kita akan dapat macam ni. Nampak tak? Jadi sekarang kita lihat ini A, so ini B kan? So B adalah mirror image of A, ataupun A adalah mirror image of B. Dan kalau you nak tahu, A and B ni, kedua-dua ini adalah mirror images to each other, dan kelas kedua-dua structure ini adalah non-superimposable. Tidak boleh superimpose. Contohnya, you tak boleh gantikan B dekat A ataupun kita gantikan A dekat B. Sebab apa? Sebab A dengan B ni, walaupun molecular formula yang sama ataupun dua-dua lah 2-butanol, tetapi guys, so these two adalah two different compounds. Two different compounds. Sebab apa? Sebab dia punya arrangement in space tak sama. Kan? Jadi maksudnya A dengan B ni adalah stereoisomers. Stereoisomers. Tapi apa hubungan di antara A dengan B kelas? So A and B ni actually adalah apa? A pair of apa kelas? A pair of enantiomers. Nampak tak kelas? Jadi A and B adalah sepasang enantiomers. A pair of enantiomers. Okay, seterusnya saya nak tunjukkan pada you all apa yang dimaksudkan dengan yang saya kata tidak boleh superimpose tu kan. Dia macam ni kelas. Kalau saya gunakan sekali lagi contoh 2-butanol ni. Okay, ini tadi 2-butanol. Kan? Okay, dan ini dia punya mirror image. Kelas ini katalah A tadi. So ini B kan. Okay, sekarang ni katakanlah kelas kita cuba nak superimposekan B dekat A. Kita tengok boleh ke tak boleh. Dan apa kita buat? Okay, dekat structure A, kelas nampak tak? Dekat mana kedudukan CH3, CH2, CH3 dan juga CH2, CH3 ni, methyl dan juga ethyl ni kelas. Ethyl di sebelah kanan kan? Ini sebelah kanan. Jadi apa kita buat kelas? Kita nak pusingkan struktur B ni, kita nak jadikan ethyl ini sebelah kanan. Jadi apa kita akan buat? Kita akan pusingkan struktur ni kelas. Kan, kita pusingkan supaya ethyl tu sebelah kanan.
Kan? Sebab kita nak cuba superimpose dekat A tadi. So bila kita pusingkan B, betul, kita akan dapat apa? Nampak sama. CH3 dan CH2CH3 ni, methyl dan ethyl berada pada site yang sama dengan A. Kan? Nampak? Site yang sama dengan A. Tapi guys, boleh tak kita superimposekan B pada A? Apa yang tak sama guys yang you perasan? Kedudukan hidrogen dengan hidroksil. Di mana kelas, kalau kita cuba superimposekan dua struktur ni, nampak apa jadi? Boleh tak dia superimpose? Nampak? Tak boleh. Walaupun CH3, methyl, nampak methyl dan ethyl ni tak ada masalah, dia boleh superimpose. Tapi guys, problem ni dekat sini, nampak? Ni. Kita akan nampak ni, dia tak boleh superimpose. So bila tak boleh superimpose, maksudnya these two structures, these two structures sebenarnya adalah dua struktur yang berbeza. Dia bukan same compound. Kalau dua-dua ni same compound, kita boleh superimpose salah satu. A superimpose B ataupun B boleh superimpose A. Itu menunjuk kepada dua-dua itu adalah same compound. Tapi dalam kes ini, kita akan ada two different compounds kelas. Walaupun dua-dua adalah 2-butanol, dua-dua adalah 2-butanol, tetapi kedua-dua ini adalah stereoisomers of 2-butanol. Stereoisomers of 2-butanol. Maksudnya dekat 2-butanol ni, dia akan ada dua compound yang berbeza. Sebab apa? Sebab dia akan ada stereoisomers. Dan kelas, apa kesimpulan dekat sini? Kesimpulan kita akan katakan 2-butanol actually adalah suatu chiral molecule. Maksudnya apa? Bila suatu molekul adalah chiral molecule, dia akan ada apa kelas? Dia akan ada a pair of enantiomers. So ingat tu. Jadi syarat untuk suatu molekul wujudnya enantiomers, apa? Molekul tersebut mestilah suatu chiral molecule. Dan apa syarat untuk molekul itu jadi chiral molecule? Molekul itu mesti mempunyai one chiral carbon. Dia ada saja satu chiral carbon, compound itu adalah chiral molecule. Dan bila compound itu adalah chiral molecule ataupun chiral compound, compound itu akan exist as a pair of enantiomers. Okay, kelas. Okay. So I hope semua orang okay lah Boleh faham lah apa yang saya cuba nak sampaikan kat sini kelas Okay. Jadi dalam kes ini kita tahu, nampak tak? So bila dia adalah a pair of enantiomers, so these two compound actually tidak boleh superimpose ataupun not superimposable. Okay. Boleh kelas Tengok contoh yang seterusnya. Okay, contoh yang seterusnya, di sini saya menggunakan contoh chlorodifluoromethane. Chlorodifluoromethane ni, kalau kita lukiskan the 3D formula, the 3D formula untuk chlorodifluoromethane, kita akan dapat macam ni guys. Inilah dia. Chlorodifluoromethane. Okay, sekarang cuba kita tengok dia punya mirror image dia. Kalau kita lukiskan mirror image, katalah ini structure A. Okay, kalau kita lukiskan mirror image, so this is the mirror image dia guys. Nampak tak? So ini mirror image dia. Okay, kali ni kelas, apa you nampak? Sekarang ni, okay, this compound ada tak chiral carbon? Tak ada. Tak ada. Kenapa tak ada? Sebab this carbon, dia ada satu je carbon. Tapi carbon dia terikat dengan ada dua atom yang sama. Nampak tak? Bila ada saja dua atom yang sama, confirm carbon itu bukan chiral carbon. Jangan salah faham sebab saya pernah jumpa, ada student dia ingat kalau ada hidrogen yang sama. Tak, dia tak semestinya hidrogen yang sama. Tak. Kalau ada saja atom lain yang sama, ataupun functional group yang sama, okay, dia tidak boleh jadi chiral carbon kalau dia terikat dengan carbon tersebut. Dalam kes ni tak boleh lah. Sebab apa? Dia ada dua fluorine yang sama tau kelas. So that's why this compound has no chiral carbon. Okay, tak ada chiral carbon. Dan kalau kita lukiskan dia punya mirror image, inilah kita akan dapat mirror image dia kan. Okay, so sekarang ni kita tengok kelas okay, kita tengok. Walaupun kedua-dua ini adalah mirror images to each other, okay, cuba kita buat macam kita buat tadi. Sekarang kita nak superimposekan dua-dua compound ini. Boleh ke tak boleh? Kan? Okay. Jadi kalau, sorry bukan dua compound, dua structure ni.
kalau kita nak superimposekan kan. Sekarang apa kita akan buat? Okay, kali ni klorin dekat atas, fluorine sebelah kanan. So apa kita buat guys? Di structure B ni structure A, sekali lagi kita pusingkan. Kita pusingkan B supaya jadikan dia macam ni. Kan? Nampak? So bila kita jadikan dia macam ni, nampak tak kelas? Apa akan berlaku? Apa yang berlaku? Sebenarnya dia boleh superimpose. Nampak tak? You guys tengok saya gerakkan B pergi dekat A, apa jadi? Nampak cantik je dia punya superimpose itu kan. Maksudnya seolah-olah macam kita boleh nak detect yang dia berbeza. Tak ada perbezaan. So bila tak ada perbezaan ataupun bila boleh sahaja superimpose, mirror image tu boleh superimpose to one another, apa maksud dia kelas? Maksud dia adalah chloro-difluoromethane bukan chiral molecule. Jadi kalau opposite of chiral apa tahu? Opposite of chiral kita sebut dia sebagai achiral molecule. Ingat chiral ada chiral carbon. Tapi kalau achiral itu merujuk kepada dia tidak ada chiral carbon. So bila molekul tersebut is an achiral molecule, so this molecule ada tak pasangan enantiomers? Tak ada. Guys, ada ke tak ada? Tak adalah. Tak adalah dia punya pasangan enantiomers. Tak wujud. Dia takkan ada enantiomers. Tapi kalau molekul itu adalah chiral, it is a chiral molecule, bukan an achiral molecule. Kadang kita akan confuse tau. Okay, hati-hati. So ini a chiral molecule. Tapi kalau molekul itu chiral, so dia akan ada pasangan enantiomers. Okay, kelas Jadi therefore, itulah dia yang dikatakan hubungan ataupun kenapa kita kena tahu ni satu molekul tu ada ke tak ada chiral carbon. Sebab dia akan menentukan inilah. So dia akan menentukan sama ada saja chiral carbon, maksudnya apa? Maksudnya molekul itu adalah chiral. Kan bila molekul itu chiral, contohnya macam inilah kelas. Kita tengok contoh Ini sekejap lagi saya stop Dah nak habis ni. Okey, contohnya let's look at propanoic acid. Okey. Ada tak yang buat propanoic acid dalam punya assignment? Saya rasa tak ada kot So guys, propanoic acid ini chiral ke achiral compound? Achiral. So ini achiral compound. Okay, bukan. Kadang hati-hati, saya sebut achiral. Bukan achiral. Kadang kita akan confuse. Ini actually adalah an achiral compound. Cari sebutan tu kadang kita kena betulkan So this is an achiral compound. Sebab apa? Sebab propanoic acid has no chiral carbon. Dia tak ada chiral carbon. Dia bila tak ada chiral carbon, dia tak akan ada pasangan enantiomers. Tak adalah. Kan? Tetapi kalau kita tengok pula this compound, ini saya tahu ada some of you yang gunakan compound ini sebagai you punya assignment kan? Apa ni? Siapa yang gunakan compound ni masa buat untuk your assignment? Apa ni kelas? Siapa yang gunakan compound ni? Apa ni? Inilah dia lactic acid. Lactic acid. Okay, lactic acid ni selalunya dihasilkan dekat mana? Apabila kita buat dalam badan kita lah, apabila kita kan yang menyebabkan badan-badan kita lenguh kan, bila kita jogging dia jadi penat kan, kaki rasa berat, sebenarnya disebabkan oleh penghasilan lactic acid dalam badan kita lah sebenarnya Okey, guys, tengok pada lactic acid. So lactic acid dia adalah chiral. Kalau propanoic acid tadi achiral, lactic acid adalah chiral molecule. Kenapa chiral molecule? Sebab dia ada carbon yang terikat dengan 1, 2, 3, 4 different group of atoms. So meaning that dia ada chiral carbon. So bila lactic acid ada chiral carbon, lactic acid is a chiral molecule. It is a chiral compound. Jadi bila dia adalah chiral compound, chiral molecule, apa akan berlaku kelas? Lactic acid akan wujud as a pair of what? Enantiomers. Enantiomers. Jadi dia akan adalah pasangan enantiomer dia. Dia akan wujud dalam dua. Dia akan ada dia akan wujud as a pair of enantiomers. Jadi kelas Jadi itulah dia kepentingan dia kenapa you all kena tahu sama ada suatu compound itu ada atau tak ada chiral carbon. Dia senang je kelas. Dia macam ni.
Kalau molekul tu tak ada langsung chiral carbon, zero chiral carbon, so molekul itu adalah achiral. Jadi bila achiral, maksud dia apa? Tak adalah enantiomer. Dia tak wujudlah enantiomer. Tapi kalau dia ada satu chiral carbon, confirm dia adalah chiral compound. So bila dia adalah chiral compound, dia akan wujud as a pair of enantiomers. Dan kelas kadang-kadang ada juga kes di mana kita akan jumpa compound yang akan mempunyai lebih daripada satu chiral carbon. Mungkin ada 2 chiral carbon, ada 3 chiral carbon. Yes, this is possible kelas. Especially untuk compound yang bersaiz besar lah. Okay, dia akan ada lebih daripada satu chiral carbon. Tapi you guys jangan risau. Untuk your syllabus, you guys tak belajar ni. Jadi you guys tak perlu nak concern lah. Macam mana kalau compound itu ada lebih daripada satu, tak perlu risau tentang benda tu. Sebab this is not covered in your syllabus. Untuk your syllabus, you guys belajar untuk yang ada satu chiral carbon sahaja. Ingat kalau ada saja satu chiral carbon, compound itu akan exist as a pair of enantiomers. Okay, kelas Jadi saya stop dekat sini. Nanti dalam kita punya next lesson nanti, next week lah next week kita akan sambung lagi kan, hari Isnin. So dalam next lesson nanti kita akan tengok ini kelas. Macam mana untuk kita nak melukis a pair of enantiomers. Jadi saya akan ajar pada you all. Dan juga kita akan tengok you punya soalan tutorial, kita akan bincangkan yang berkaitan dengan enantiomers. Dan next week juga kita akan masuk 11.4. Okay, 11.4 reactions in organic chemistry. Kita akan tengok apakah contoh-contoh jenis tindak balas yang you all akan jumpa dalam this organic chemistry. So itu insyaAllah kita akan sambung pada lesson kita next week. Okay, kelas So kita sambung lagi next week. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam next lesson. Bye guys. Jumpa lagi.